Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bicara kita yang lepas mengenai sikap orang yang mengenal Allah, dan sikap orang tersebut mereka tidak pernah merasa tenang, melainkan mereka itu berada di sisi Allah. Itu satu peringkat, iaitu sepanjang perjalanan seorang manusia untuk sampai kepada Allah, maka sepanjang perjalanan itu mereka tidak akan merasa tenang, walaupun situasi yang ada di sekeliling mereka itu mungkin pada manusia lain menjadikan mereka tenang. Tapi bagi seorang yang kenal akan Allah, mereka tidak tenang kerana beberapa sebab. Antaranya kenyataan Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Jangan sesekali kamu merasa aman akan muslihat Allah. Jadi Allah sebagai Tuhan yang mencipta kita berpesan kepada kita sepanjang perjalanan kita merentasi dunia ini. Dia pesan dekat kita, antara cara kamu ingin lulus ujian, kamu jangan merasa aman. Jadi bila Allah, orang yang set up ujian ni, orang yang buat item-item ujian, orang yang mengurus ujian, orang yang segala-galanya lah di tangannya, yang mencipta kita, dan setelah dia cipta kita, dia uji kita seperti mana dia sebut dalam ayat 2 surah Al-Mulk yang kita selalu baca sebelum tidur. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi dia beritahu setiap kali kita nak tidur tu, dia kata, mu kena ingatlah, aku buat hidup, aku buat mati, tujuannya nak uji kamu. Jadi sepatutnya, secara teorinya, tiap-tiap malam kita baca ayat tu, maka kita sedarlah bahawa sikap yang paling baik dalam merentasi hidup di dunia ini, kita mesti waspada. Waspada dengan apa saja yang kita dapat. Kita dapat benda-benda yang kita suka, atau kita dapat sesuatu yang kita tak suka, maka sikap kita mesti waspada. Seperti yang disebut sebelum ini, pada apa yang kita suka ada kebaikan dan ada mudarat. Pada apa yang kita tak suka ada kebaikan dan ada mudarat. Cuma kerana kita gelojoh, kita tengok apa yang kita suka, kita terlupa mudarat yang ada dalam perkara itu. Kerana juga kegelojohan kita terlalu cepat membuat penilaian, maka kita tak suka kepada satu perkara, maka kita terlupa di sebalik itu ada satu benda yang baik. Jadi dipesanlah kepada kita, kalau mahu lulus ujian ini, sikap kamu mesti waspada. Waspada, waspada, waspada setiap masa. Jadi bila kita waspada, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang disebut pada kuliah lepas, bila kita ingin mengambil dunia, kita teringat yang kita belajar dalam kelas tasawuf ini, kita akan menderita mengikut kadar ambilan kita. Jadi bila kita tahu ambil banyak dunia, kita akan menderita. Ambil sikit, deritanya sikit. Jadi kita tak akan ambil banyak.
Jadi bila kita tak ambil banyak, kenapa orang tanya? Sebab aku tak larat nak pikul deritanya. Maka lebih baik aku ambil derita itu berbaloi dengan manfaat yang aku dapat. Jadi sebab itu tuan-tuan, apabila kita memahami formula itu, maka kita pun tengoklah gelagat manusia lain. Maka kita tak marah kat dia, cuma kita kata kesiannya kat dia. Kesian sangat-sangat. Kesiannya kat dia. Kesiannya kat dia. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tengok orang kan, dia ambil dunia. Lepas dia ambil dunia itu, dia rasa dia macam seronok lah sebab dia banyak harta. Tapi kita tengok dia tak dapat apa-apa manfaat pun daripada harta itu. Hanya sekadar memegang kertas-kertas geran pemilikan. Lepas tu yang lain tu dia duk pikul liability, pikul. Apa benda daripada dunia yang dia dapat itu langsung tidak dapat manfaat. Jadi orang yang kenal Allah sikapnya begitu, iaitu bila merentasi dunia ini dia akan waspada sehinggalah dia sampai kepada Allah, maka dia akan rasa tenang. Kewaspadaan itu selesai. Itu bicara kita yang lepas. Pagi ini tuan-tuan, Tuan Syekh bercakap mengenai nur. Perkataan nur ini tuan-tuan, dia banyak maknanya, dan bagi satu-satu perkara kita ada dua makna ya. Kalau tuan-tuan baca tesis di universiti, dalam bab pertama tu komponen yang mesti ada dalam bab pendahuluan dia panggil definisi operasi. Definisi operasi bermaksud satu perkataan diperkenalkan di mana perkataan itu mungkin berkongsi lafaz dengan ilmu lain. Ilmu lain pun sebut benda tu dan dia pun sebut juga. Maka untuk mengelak kekeliruan, perkataan yang disebut itu yang mungkin berkongsi perkataan dengan perkara lain, maka si penulis mesti menyatakan awak maksud apa daripada perkataan itu. Jadi tuan-tuan, menjadi masalah dalam pengajian tasawuf di mana perkataan-perkataan dalam ilmu tasawuf ada dua dimensi. Satu dimensi abstrak, satu lagi dimensi konkret. Jadi bila satu-satu perkataan itu disebut, maka guru mesti menyatakan dia maksudkan pada makna abstrak ke ataupun pada makna konkret. Jadi bila guru tidak menyatakan perkataan itu dimaksudkan secara abstrak atau konkret, maka dikhawatiri murid yang dengar dengan separuh telinga ni, sambil dengar sambil tidur, dia faham yang lain. Tok guru ke lain, anak murid ke laut. Jadi dia tu yang jadi salah faham tu. Mungkin perkataan-perkataan itu dalam ilmu lain tidak begitu. Dalam ilmu lain bila disebut satu perkataan, mungkin dia bermaksud sesuatu yang konkret. Bila tuan-tuan belajar fiqh, maka tuan-tuan tak akan jumpa perkataan-perkataan abstrak. Ustaz akan ajar tuan-tuan kena angkat tangan masa takbir, tangan hendaklah ibu jari menyentuh ujung telinga. Maka semuanya ayat-ayat itu ayat konkret. Ibu jari konkret, ujung telinga konkret. Maksudnya jelas. Tapi kalau belajar tasawuf, ada lafaz-lafaz disebut di mana dia bermaksud begitu. Dan saya pun tak faham. Allah memang begitu, tuan-tuan. Bila dia bercakap dengan kita, ada kala dia bercakap dengan kita tu maksudnya abstrak. Ada kala dia bercakap dengan kita maksudnya konkret.
Jadi menjadi tanggungjawab kita yang ingin memahami titah itu untuk memahaminya dengan baik. Misalnya masa tuanku Sultan Sultan Kedah dulu masih hidup, bila pembukaan parlimen, dia pun bacalah titah diraja, dia baca. Betul kan? Kalau saya jadi MP, ya Allah lambatnya nak siap. Betul kan? Better. Jadi tak boleh nak komen apa tu, sultan kena dengar. Tak boleh nak komen. Oh, tua-tua letak jawatan buat rakyat tuan-tuan. Jadi apa pun dengan sultan cakap kena dengar. Ya, apa benda dia cakap, dia kena dengar. Sebab itu titah diraja. Jadi bila sebut titah diraja, dia nak cakap apa, dia nak cakap macam mana, dia nak cakap apa, semuanya sakral, kudus, tak boleh petikai. Jika kamu tak faham, itu masalah kamu, bukan masalah titah tadi. Jadi begitulah kita duduk dengan Allah. Bila kita duduk dengan Allah, Allah tu lagi hebatlah daripada sultan tu. Jadi bila dia bercakap, Quran yang kita baca tu kan tuan-tuan, ada kala dia sebut word tu, istilah tu, term tu kadang-kadang maknanya sakral dan abstrak sangat. Tapi tuan-tuan duk faham dia konkret, itu yang jadi peningnya. Tak payah jauh-jauh lah tuan-tuan, tak payah pergi kok mana ya tuan-tuan. Saya pilih satu perkataan yang tuan-tuan selalu guna, iaitu an-nafs. An-nafs yang kita duk panggil nafsu. Apa ada dalam kepala puan-puan bila sebut nafsu? Yang ada dalam kepala puan-puan, nafsu itu ialah sesuatu yang mendorong tuan-tuan pada malam Jumaat. Itu yang ada dalam kepala tuan-tuan. Tapi pada faham agama lebih besar daripada itu. Tapi yang lekat dekat kepala tuan-tuan yang tu. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, Allah bercakap dalam konteks yang lebih besar, dengan makna term itu yang lebih besar, tapi yang ada dalam kepala tuan-tuan narrow sangat. Nafsu tu ialah. Jadi macam mana nak faham dia cakap tu? Nak faham dia cakap. Jadi sebab itu saya rasa antara masalah besar yang menghalang kita belajar tasawuf dan nak fahamnya ialah masalah definisi ataupun masalah term tadi. Dan saya nak komen pun, nak kata Allah tak betul, astagfirullahalazim, betul kan? Tapi cara dia bercakap gitulah. Dia tidak bercakap, orang Kelantan panggil selayar, satu level tau. Kadang-kadang tinggi sangat dia cakap, kadang ke bawah, kadang ke situ, kadang ke sana, kadang begitu. Jadi sebab itu bila tuan-tuan dan puan-puan baca Quran dan tuan-tuan cuba faham word, tuan-tuan akan rasa Allah tu dia tak bercakap gitu, dia pergi sana, betul pergi situ, pergi. Sebab ayat yang turun tu tuan-tuan, dia tak turun sekaligus. Dia bukan macam cerita buku novel. Dia turun yang ni untuk orang tu, yang ni untuk orang tu, lepas tu baginda pun susun. Jadi penyusunan itu berlaku setelah penurunan itu ada berkait dengan satu-satu cerita. Ya, ada berkait dengan satu-satu cerita. Saya sebut ini selalu ustaz-ustaz yang mengajar tasawuf, dia buat dia sebut perkataan ni, dan perkataan itu telah sebati dalam pemikiran tuan-tuan. Itu ustaz-ustaz kalau dia ceramah kat tuan-tuan, dia kata kita tak boleh ikut nafsu. Maka saya nak tanya tuan-tuan, betul ke kita ni tak boleh ikut nafsu? Ayat tu general sangat. Kita tak boleh ikut nafsu. Jadi bila ustaz tu sebut kita tak boleh ikut nafsu, ada di kalangan tuan-tuan mengatakan yang dimaksudkan dengan nafsu itu ialah nafsu jahat. Jadi bermaksud perlu ada penafsiran daripada kenyataan yang terlalu general oleh ustaz tu. Tapi perkataan itu tubik dalam TV tuan-tuan.
Ustaz tu ceramah kat TV, dia kata, tuan-tuan kaum muslimi muslimat sekalian, kita tak boleh ikut nafsu. Jadi berhenti. Jadi bagi tuan-tuan yang datang kelas tasawuf, walaupun sekejap dengar sekejap tidur, mungkin boleh faham maksud di sana kita tak boleh ikut nafsu jahat. Sebab tuan-tuan pernah dengar nafsu tu ada 3, betul kan? Nafsu amarah, nafsul mutmainnah, nafsul lawamah. Mujur tuan-tuan pernah dengar. Bolehlah juga faham maksud tak boleh ikut nafsu tu nafsu amarah. Tapi kenyataan itu bahaya, tuan-tuan. Kenapa bahaya? Bagi orang yang tak pernah tahu bahawa nafsu tu ada 3, maka dia kata totally tak boleh ikut nafsu. Sekarang siapa salah? Ustaz tu yang salah. Apa dia buat kenyataan umum sangat? Kenapa dia buat kenyataan tu umum sangat? Kita tak boleh ikut nafsu. Mari kita tengok pada Quran. Quran tu kan tuan-tuan, dia beringat sangat dia sebut. Dia sebut beringat sangat. Jadi bila Quran tu sebut secara beringat-ingat, dia takut salah faham. Maka kita sebagai nak buat kenyataan dalam ilmu apa-apa pun, maka kita kena tahu implikasi daripada kenyataan kita tu apa impak dia. Dia bukan makan hentam kromo begitu. Bila kita kembali kepada Al-Quran, Quran cuba mendefinisikan orang sesat. Antara ciri orang sesat, Quran kata apa? Wa manittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Orang sesat ini antara cirinya mereka mengikut hawa nafsu. Jadi ustaz tu parah separuh, dia berhenti lah di situ. Ayat tu panjang lagi. Kata Allah, orang yang sesat ialah orang yang ikut hawa nafsu. Jadi kalau ayat tu dipotong situ, betul lah kenyataan tadi. Tapi ayat tu tak habis lagi. Ayat tu kata orang sesat ialah mereka yang ikut hawa nafsu, dan hawa nafsu itu tidak patuh syariah. Jauh benar tuan-tuan, makna Allah kata ikut hawa nafsu tak salah. Yang salahnya bila hawa itu tidak patuh syariah, salah lah. Tapi bila hawa itu patuh syariah, tak ada salah apa. Saya nak tanya tuan-tuan, nyatakan beza antara bersetubuh dengan isteri dengan berzina. Apa beza? Tanya siapa siapa nak kena jadi kambing hitam kat sini? Haji Anwar. Haji Anwar, apa beza bersetubuh dengan isteri dengan berzina? Tu pahala. Amba tak tanya apa pahala, amba tanya beza. Halal haram tu hukum, tak faham soalan semua. Soalan dia kata, kalau soalan kata apa hukum, baru halal haram. Beza. Sama. Ni tak jawab soalan pula. Orang tanya apa beza, dia dah jawab sama. Kalau soalan kata adakah beza atau tidak, baru jawab sama. Soalannya apa beza? Tuan-tuan ni kalau masuk UM periksa dengan saya gagal kali kau. Apa beza? Saat ni baru sebut bukan? Simple je. Beza dua tu ialah nikah je. Tu ya. Betul kan? Bersetubuh dengan isteri, sebelum bersetubuh aku terima nikah dengan pelacur ataupun dengan siapa-siapa kekasih, tak ada benda tu. Tapi kedua-dua tu nafsu belaka tu. Kau bersetubuh dengan isteri tak nafsu, tak jadi tu lah. Tak naik ke senapan, tak ada nafsu. Jadi nafsu tu apa masalahnya? Tak ada beza langsung berzina dengan setubuh dengan isteri. Tapi kenapa berzina haram? Sebab tak patuh syariah je. Kenapa bersetubuh dengan isteri boleh pahala, kata Haji Anwar, bersedekah? Sebab patuh syariah. Jadi apa yang tak boleh ikut nafsu ya? Tu tak nafsu tu. Tak nafsu ke? Mari tengok ayat Quran. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba.
Allah halalkan berniaga, Allah haramkan riba. Apa beza antara berniaga dengan riba? Bezanya ialah yang satu tak tipu, yang satu lagi tipu. Tapi berniaga ada masyur, nafsu tu. Kau tak ada nafsu orang gini nego tu kan nego belaka. Ambo gini nego ni tak ada nafsu langsung. Oh, tak untung nonton tu. Sebab nak untung nego tu. Apa masalah dengan untung Apa masalah dengan untung? Riba untung juga. Jadi riba ada masyur, niaga ada masyur. Cuma beza meniaga tak tipu orang, riba tipu orang. Itu je. Jadi sebab itu ayat kita kata tak boleh ikut nafsu. Ayat tu sanksi sangat. Betul kau kita orang Islam, kalau kita tak boleh ikut nafsu, serupalah dengan sami Hindu tu, tak mandi, tak kerak kuku. Serupa. Hamba tak sih gitu, tuan-tuan nak pergi lah walaupun hamba tu guru tak sahur tak sih. Sebab hamba percaya ke Quran tu. Quran sebut wa manit taba'a hawahu bi ghairi hudan minallah. Yang sesatnya ialah siapa ikut hawa nafsu, dan hawa nafsu itu tidak ikut petunjuk dari Allah. Tapi siapa ikut hawa nafsu dan hawa nafsu itu akur dengan petunjuk Allah, tak apalah, tak ada masalah. Hamka ni dia ada seorang ayah. Ayah dia ni seorang je lah, ayah tak kira ramai. Ayatnya begitu ya. Ayah Hamka ni terlibat dalam perang Nan 8. Dia dipanggil perang Padri di Sumatera. Jadi peperangan itu memanjang sampai ke Minangkabau apa semua, dan dia orang Minangkabau. Jadi orang Minangkabau ni tuan-tuan terkenal dengan orang yang kuat berpegang pada adat, sehingga ada slogan orang Minang, biar mati anak jangan mati adat. Jadi ayah kepada Hamka ni, dia seorang ulama dan dia berhasrat untuk betulkan masyarakat dia. Macam mana nak betulkan masyarakat? Jadi hasil daripada observasinya dan pengalamannya duduk dengan masyarakat, akhirnya ayah Hamka buat satu slogan, di mana slogan itu tidak menghancurkan slogan lama, cuma masukkan elemen agama je. Maka itu yang dimasukkan, biar mati anak jangan mati adat. Berhenti sekat tu. Orang Minang pakai macam tu. Mari ayah Hamka dia kata tambah sikit lagi, Islam selalu benda tu, asalkan adat ikut Quran. Hari ya? Tak faham kan? Maksudnya dia cerdik, dia tak buat slogan baru. Sebab bila dia nak buat slogan baru, dia kena berperang dengan orang adat, kena berperang letih, perjalanan perjuangan dia panjang. Kenapa nak gaduh dengan orang adatnya? Maka boleh tak kita kompromi, kekalkan slogan kamu, jangan biar mati anak jangan mati adat, cuma tambah sikit ya, adat itu biar ikut Quran. Masuk syurga dah lah. Tak ada apa lah tuan-tuan. Slogan tu ataupun benda tu jadi salah kerana tak ikut Quran je. Ikut Quran habis masalah apa? Tak ada masalah apa. Jadi ayah Hamka ni mari mana idea dia? Idea dia tu mari mana? Mari Nabi je lah, mari daripada Rasulullah. Orang alim kan takkan nak baca buku bab saleh. Mari Nabi lah. Apa yang Nabi buat? Bila Nabi Muhammad SAW dia buka kota Mekah, dan dia pada ketika itu telah menguasai orang Arab seluruhnya. Tapi perlu kita ingat, orang Arab yang masuk Islam itu, yang menjadi umat Nabi, mereka adalah orang yang sudah ada budaya yang sebati dalam hidup mereka. Nak buang tu tak mudah tuan-tuan. Maka baginda SAW tengoklah dia punya norma-norma masyarakat. Maka orang Arab ada satu slogan yang mendukung faham perkauman mereka. Slogan mereka berbunyi,
unsur akhaka zaliman au mazluma. Itu slogan mereka yang mendasari konsep asabiyah mereka tadi, perkauman tadi. Apa bunyi slogan tu? Bantulah saudara kamu sama ada dia buat zalim atau kena zalim. Jadi baginda SAW bila dia memerhatikan ataupun study slogan tu, baginda dapati slogan tu yang salahnya interpret je ayat tu, kekal je lah. Jadi Nabi tak perlu buat slogan baru macam kerajaan Malaysia setiap kali tukar Perdana Menteri slogan baru semua. Kan dulu begitu, mari pokloh Islam Hadari, narik yang baru 1 Malaysia, yang kedua 1 trilion. 1 trilion pula, maksudnya slogan lah, semua slogan baru. Kekal je lah slogan lama, pening kita nak ikut tukar. Jadi slogan tu Nabi tak tukar, Nabi kekal je, iaitu slogan orang Arab, tolonglah saudara kamu yang kena zalim atau yang buat zalim. Jadi Nabi kata kita kekal je dasar lama, slogan lama. Cuma Nabi ubah penafsiran pada yang pertama, iaitu bantulah saudara kamu sama ada dia zalim atau dia kena zalim. Yang dia kena zalim tu kekal je lah, tak ada masalah. Yang silapnya sikit je, iaitu dia zalim. Jadi pada faham lama zalim tu maksudnya kalau dia buat ananya kat orang lain, kita pakat ratai ni maksudnya kita sekali dengan dia pakat buat. Yang situ tak betul. Maka Nabi kekalkan ayatnya tetapi memberi interpretasi baru. Nabi kata setelah kita semua masuk Islam, maksud tolong saudara kita yang buat zalim ialah tolong halang dia dari buat. Tak apa lah, selesai lah. Jadi slogan tu Islam dah lah. Yang salahnya sikit itu je. Kenapa harus buang? Sebab nak bina benda tu, nak suruh dia jadi sebati satu tempoh yang panjang sangat. Jadi samalah juga Allah letak kat diri kita ni nafsu. Dia yang letak. Bukan kita pergi ambil letak kat kita, dia yang letak. Bila dia letak, dia beritahu dekat kita bahawa nafsu itu perlu diurus. Tiba-tiba kita buat satu kenyataan tak boleh ikut nafsu. Kok gitu? Maka Allah datang, dia beritahu dekat kita, orang yang sesat ialah orang yang ikut nafsu, dan nafsu itu tidak ikut petunjuk. Jadi kita sebutlah betul, kita boleh ikut nafsu selagi mana nafsu itu patuh dengan petunjuk Allah. Kan mudah faham gitu. Jadi keliru itu berlaku banyak sebab. Antara sebabnya Quran tu sendirilah, cara dia bercakap, cara dia begitu. Jadi bila kita mengaji tasawuf, antara perkara yang paling popular disebut dalam ilmu tasawuf ni ialah nur, cahaya. Kan dia disebut nur. Jadi bila kita jumpa dengan perkataan nur, maka orang yang mengulas nur tu dia pun pening. Nur ni apa tuan-tuan? Nur ni apa? Sebab kadang-kadang kita jumpa hadis Nabi kata Allah itu dihijabi oleh nur. Allah itu dilindungi daripada kita oleh cahaya. Bermaksud dia macam dinding kali kot. Tapi dalam ayat yang lain, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Itu nur juga. Yang tu nur juga, yang tu nur. Jadi akhir sekali kita letih nak faham, maka kita kata kok mong lah. Tahu mana ikut mong, bukan begitu lah. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut ikut mong tu, tak faham lah kita.
Sebenarnya ada sikit-sikit boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. Tapi nak menyelesaikan tu, maka setiap kali kita baca perkataan nur, kita kena baca ayat panjang tu. Jangan ambil satu tu gitu. Seperti mana kita sebut an-nafs tadilah. Sebab perkataan an-nafs, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, ada 3 makna. Ada kala merujuk kepada kuasa jahat, ada kala merujuk kepada jiwa manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa manusia akan merasai mati. Tapi ayat yang lain yang disebut oleh Zulaikha, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu. Jadi Zulaikha bila dia sebut ayat tu, dia maksud benda lain. Allah bila sebut kullu nafsin za'iqatul maut, maksud lain, tapi istilahnya masih an-nafs. Istilahnya masih an-nafs. Maka begitu jugalah apabila sebut nur. Misalnya ada satu hadis, Allah menyebut tentang apa yang dia buat setiap hari. Antaranya disebut, Nabi kata, innallaha rasya nurahu wa man asabahu tada wa man lam yusibhu dhalla. Nabi kata Allah ni pagi-pagi dia renjis nur dia. Macam mana renjis ni macam kita lepas mandi tu kan, kita serik gitu. Hak rambut panjang sikit bini kita, hak rambut panjang tu bini kita ni, kalau hak zaman dulu tu dia rambut berombok, sekarang dia painting tu kan, luruh gitu, dia pun air pun berterabur lah kan, dia gitu. Ayat tu lah ayat Nabi sebut innallaha rasya tu maksudnya renjis. Nabi kata Allah tu dia renjis cahaya dia, siapa kena dia dapat petunjuk, siapa tak kena dia sesat. Hadis tu kan, kalau tak beringat, maksudnya Allah ni dia pakai sistem rawak. Betul kan? Dia nak bagi hidayah ke orang, dia pakai rawak, rek gitu. Oh bahaya tuan-tuan, pakai rawak gitu, apa edah mari masjid. Dia rawak ya. Jadi hadis tu kalau tak faham elok-elok, tuan-tuan pun kecewa mari masjid. Wah, apa mari masjid ustaz? Dah Allah pakai rawak tak kena juga, saya pun baik duduk di rumah kok kena. Kan dia jadi gitu. Maka sebab itu nanti dulu jangan duduk baca begitu. Ada makna bila disebut rasya, bukan terjemah pakai word by word, kita pun oh gitu. Jadi di mana menimbulkan masalah ialah nur. Jadi bila disebut Allah merenjis cahayanya, cahaya tu macam mana ya jenis? Duduk dalam dulang ambil reng gitu ke? Lepas tu yang dia kata Allahu nur, dia sendiri pula nur tu kok dia pakai ambil atas kepala sikit, jangan ambil tepi sikit lebih kilogram, ambil macam mana ya Pak? Jadi sebab itulah bila sebut nur, kena senaraikan semua ayat-ayat mengenai nur tu, lepas tu tengok dia maksud apa kat situ, senarai tengok dia maksud apa. Jadi kalau tuan-tuan hanya ambil satu, kemudian tuan-tuan pun faham begitu, maka tuan-tuan akan sesat dalam kenyataan tu dia gitu. Jadi sebab itu bila kita tengok satu-satu benda, maka setiap makna yang terkandung itu ada makna operasinya, iaitu bila dia sebut pada rangkap itu, maka makna bagi perkataan itu terikat dengan rangkap itu. Nanti kita jumpa perkataan yang sama di rangkap lain, dia terikat dalam rangkap itu pula, barulah kita faham makna nur. Okey, bila tuan-tuan dah faham macam tu, mari kita pergi buat summarize sikit. Nur ni merujuk kepada apa biasanya dalam tasawuf. Perkataan nur, jika dilihat secara fizikalnya, secara dia tu, tanpa melihat kepada fungsinya, nur biasanya merujuk kepada sesuatu yang sakral, iaitu sesuatu yang kudus, suci.
Dia merujuk kepada sesuatu yang suci yang datang dari Allah. Itu sifatnya yang asal. Kita dengar bagaimana Imam Asy-Syafi'i bila dia belajar tak ingat, lepas tu dia pergi jumpa tok guru dia, nama dia Waqi'. Tok guru Syafi'i itu nama Waqi'. Dia kata, Tuan Syekh, aku semalam masa belajar dengan kau ingat, lepas tu pagi tu aku pergi ke pasar. Dia pergi pasar macam kita lah, window shopping ke apa bendanya, pergi duk tengok dekat nama apa, Samit Subang Jaya apa begitulah, duk tengok. Lepas tu balik-balik tak ingat. Cuma masalah tuan-tuan tak pergi pun tak ingat. Dia mau balik lah, balik jumpa Waqi' kan. Dia kata, Syekh, mula-mula tu ingat, lepas tu apa tak ingat. Jadi Waqi' pun sebutlah, al-ilmu nurun la yuhda li'asi. Dia kata nur lah juga kan. Dia kata ilmu itu cahaya, tidak akan diberi kepada orang yang kotor, dosa. Jadi dengan kenyataan itu, fahamlah kita, si Waqi', orang-orang alim faham, nur tu ialah satu zat, satu benda yang bersifat sakral ataupun suci. Tadi dia tu suci. Okey, itu ciri pertama, nur. Yang kedua, nur ini bila dia datang ataupun terkena pada sesuatu, dia mempengaruhi benda tu. Kan dia mempengaruhi. Dia tidak berada dan dia tidak berfungsi. Misalnya kalau kita tengok Allah SWT berbicara tentang nur ni, Allah sebut tentang bulan dan bintang. Bila Allah Ta'ala sebut bulan dan bintang, Allah mengatakan bahawa bulan itu ada cahaya, memaafkan saya, matahari dan bulan. Matahari itu ada cahaya, bulan juga ada cahaya. Tapi bila Allah SWT sebut mengenai matahari, Allah sebut matahari itu nurun. Apabila sebut bulan pula diaun. Jadi bermaksud dia ialah dia bercahaya tetapi menerima cahaya orang lain. Manakala nur, dia bercahaya di mana dia mencahayakan benda yang tempat dia bertenggek dan dia mencahayai orang lain juga. Maka itu kan sifat matahari yang kita belajar dalam sains, di mana dia bercahaya dan dia mencahayai bulan. Dan bulan itu hanya memantulkan cahaya kepada kita. Jadi bermaksud sifat nur itu dia berfungsi, di mana fungsinya itu memberi sesuatu kepada tempat dia bertenggek dan mempengaruhi benda lain. Maka sebab itu hidayah sering disebut nur. Kan hidayah itu sering disebut nur. Semoga Allah memberi cahaya hidayah. Sebab apa disebut nur? Sebab nur itu ada fungsi, dan fungsinya akan membawa orang tadi jadi baik. Fungsinya. Maka sebab itu bila orang tasawuf bercakap tentang ilmu, maka orang tasawuf kata, kami orang sufi, kami tak nak ilmu, kami nak warid. Kami tak bersungguh sangat dengan ilmu. Tapi bagi kita, bukan orang yang memahami kesufian itu, kita rasa benda yang paling tinggi ialah ilmu. Okey, bila kita definisi balik, kita akan dapati bahawa di antara ilmu dan warid tadi, dia ada 3 kelas. Kelas pertama kita panggil dia informasi, iaitu maklumat. Dan kita dapati manusia yang ada sekarang ialah manusia bermaklumat. Semua orang ada informasi. Tapi orang yang ada maklumat tak semesti baik. Tak semesti baik. Seperti masyarakat kita hari ni, bila baiknya? Maklumat banyak. Ambil dengan internet, forward daripada WhatsApp group, ambil daripada wall Facebook orang, ambil daripada Dr. Kamaruzaman, ambil daripada Rafizi Ramli, ambil daripada orang tu, ambil daripada Ahmad Faisal. Maklumat banyak. Tapi maklumat itu tinggal informasi je.
Jadi kadang-kadang orang tersilap bila ingat dia tu banyak maklumat, maka dia rasa dia orang alim. No. Dan itulah yang berlaku di universiti. Bila budak-budak tu dia ingat dia maklumat banyak, maka dia pandai pada pensyarah. Dia tak sedar dia bodoh tak habis lagi. Dia. Kita pun senyum ke dia. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan tidak boleh membeza antara maklumat dan ilmu kerana tidak dijelaskan apa makna ilmu tu. Jadi orang sufi kata maklumat lah. Dan dia duduk dalam lingkungan maklumat itu. Maka maklumat tadi akan menjadi lebih berguna apabila dia naik satu peringkat, iaitu ilmu. Okey, apa makna ilmu? 2 minggu lepas ada seorang profesor menulis satu artikel. Tajuk dia ilmu kolonial. Dia kata ilmu kolonial. Maka dia pun tulislah artikel dia panjang. Tidak ada satu asas. Dan saya pun pening, macam mana dia profesor? Macam mana dia profesor? Jadi oleh kerana dia profesor tulis, dia kata ilmu kolonial. Maka saya nak tolak artikel dia profesor. Kita baru minta profesor. Betul kan? Tinggi dia lagi lah. Maka terpaksa bawa mesyuarat. Mesyuaratlah dengan kawan-kawan. Adakah ilmu kolonial? Adakah ilmu kolonial? Jadi bagi kami yang belajar agama Islam, kami ada ukuran sesuatu maklumat bila boleh naik jadi ilmu. Mesti ada syarat. Dan tuan-tuan ngaji ilmu agama, kalau seorang ustaz tu dia tak tahu istilah mabadiul ilmi asyaratun, ngaji ilmu Islam, dia akan tahu sesuatu maklumat akan dikira ilmu bila memenuhi 10 syarat. Dia ada 10 syarat baru maklumat itu dipanggil ilmu. Jadi kami berpeganglah macam tu. Sebab itulah tradisi pengajiannya dan konsepnya. Maka kita pun nilailah artikel ilmu kolonial tu hanya ada 2 daripada 10. Takkan nak panggil ilmu? Tak boleh panggil ilmu. Maka kita potong ilmu tu. Kita cakap kat prof tu, boleh terbit artikel ni dengan syarat tukar gaya urus takbir kolonial. Okey lah. Dia nak bercakap British mari sini, macam mana British mengurus pejabat. Ceritalah teknik ke gaya ke yang British urus, tak apa. Tapi awak angkat sebab dia belajar di England, dia kagum dekat Mak Saleh tu, siapa maklumat pun jadi ilmu. Maka dengan nama dia profesor, maka akan berlakulah falasi. Semua orang percaya. Apa sebut? Profesor tu sebut tu. Profesor pun tak betul. Dan tak betul itu bukan kerana nak hina dia, sebab ada teras sebut mabadiul ilmi asyaratun. Jika tak cukup 10, maka dia stay maklumatlah, informasi je lah. Jadi bila seseorang tadi berpindah dari informasi kepada ilmu, maka dia memenuhi benda tadi. Jadi bila dia memenuhi benda tadi, itu yang saya sebut dalam 2 kuliah yang lepas. Tidak semua orang tahu agama dia orang alim agama. Orang yang rajin ikut al-kuliah, orang yang rajin baca tu, dia adalah maklumat agama, tapi dia bukan ustaz. Ustaz. Tuan-tuan, dekat kampung-kampung tu ramai sangat orang tabligh mengaku dia ustaz. Bukan nak hina dia. Dia dulu drebab veng banyak ya, cuma rajin keluar 4 bulan, janggut panjang, ustaz duk kampung. Tuan-tuan, tak boleh guna gelar kalau kita tak tahu. Tuan-tuan, kalau saya kata saya ni doktor perubatan, tuan-tuan percaya tak? Lepas tu hamba nak cocok Haji Anwar kena darah tinggi. Dan Haji Anwar walaupun dia baik dengan hamba, dia lari. Dia kata ustaz doktor lain. Jangan percaya sebarangan gitu. Bukan tengok janggut serban. Ya, Assalamualaikum ustaz. Ya. Mentah tengok hak saya pula tak pakai piah, tak panggil pun ustaz. Ustaz dia ada kriteria dia. Bukan piah serban je. Bukan piah ke sini tuan-tuan, okeylah sebab tuan-tuan terpelajar. Cuba pergi kampung-kampung.
Kat kampung-kampung tu kan tuan-tuan, orang tabligh duduk gaya ulama besar dah mengajar di masjid. Dia gapo tak tahu. Sebab ilmu itu bukan maklumat. Ilmu itu dia ada disiplin, ada kaedah, ada terminologi, ada silsilah guru. Panjanglah tuan-tuan nak kena penuhi itu. Jadi bila dah sampai ilmu tu, maka apa orang sufi kata pada ilmu? Orang sufi kata ilmu itu dia tak menjadikan orang baik. Ilmu tu belum mampu untuk menjadikan orang itu baik. Sebab kita tengok ramai orang alim juga yang jahat. Dia orang berilmu, yang kita panggil dia jenayah kola putih. Di mana yang buat jenayah itu ialah peguam. Biasanya peguam suka lari cukai, betul kan? Dia ada LLB, bukan barang orang. LLB, lebih itulah, LB itulah law apa benda apa tak tahu tu. Ada LLB apa-apa tu lari cukai. Jadi sebab itu ada ilmu tak semesti baik, tapi ada syarat untuk jadi orang baik. Tapi mesti kau orang berilmu baik? Kalau mesti orang berilmu baik, kenapa dalam Quran tu ada cerita Bala'am bin Ba'ura, cerita Barsisa, kan? Itu cerita orang berilmu belaka tu. Tapi Allah sebut mereka itu anjing. Orang berilmu lah. Jadi sebab itu tak boleh nak kata bila kita bila kita berilmu maka kita baik. Nanti dulu. Bila kita berilmu, kita ada potensi untuk jadi orang baik. Tu je dulu. Baik ke tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Lepas tu orang sufi kata atas pada ilmu tu dia panggil warid. Warid ni maksudnya nur tadilah. Nur tu iaitu nur yang datang daripada Allah kepada seseorang, dan nur ini kita sebut tadi kan, dia berfungsi untuk membawa orang itu kepada Allah. Dia tu ada fungsi. Tapi bila kita sebut ilmu yang datang daripada himpunan maklumat tu, jadi mungkin ilmu itu tak berfungsi. Dia susun maklumat sekian banyak dalam bentuk-bentuk pattern-pattern tertentu memenuhi 10 syarat tadi, tapi bila dia masuk je, maka dia sendiri tak buat apa. Dia sendiri tak buat apa. Tuan-tuan, musim-musim semua orang ada kamera ni kan tuan-tuan, cukup menakutkan. Cukup menakutkan. Saya tidaklah nak kutuk siapa-siapa. Dulu saya belajar gini. Ini cerita belajar dulu. Ada ungkapan orang sufi. Orang sufi kata, siapa banyak belajar fiqh, siapa banyak belajar fiqh tapi tak belajar tasawuf, dia jadi fasik. Siapa banyak belajar tasawuf tapi tak belajar fiqh, dia jadi kafir dalam keadaan dia tak sedar. Man tafaqqaha biduni tasawufin tafassaqa, wa man tasawwafa ghairu tafakkuhin tazandaqa. Disebut gitu ungkapan orang sufi dulu. Jadi tuan-tuan, kita pun tak faham apa dia, cuma hafal gitulah. Dah nak jadi ustaz tu hafal lah gitu. Tapi gapo tak tahu tuan-tuan. Tak faham. Sehinggalah kita dah tua, kita pun tengoklah gelagak ustaz. Ni cerita ustaz belaka ni. Ustaz hak mengaji fiqh dengan ustaz hak mengaji tasawuf, kita pun duk tengok. Bila orang tu kan tuan-tuan, dia ngaji syariah banyak sangat, lama-lama dia terlupa dia ustaz. Dianya ustaz, tapi kerana syariah yang dia ngaji tu ialah syariah pengurusan, gitu. Maka lama-lama dia teringat dia tu orang administratif. Dia ngaji syariah undang-undang, lama-lama dia ingat dia tu lawyer, dia terlupa dia ustaz. Maka akhir sekarang kan tuan-tuan,
Saya jumpa anak-anak murid saya yang ngaji syariah yang campur-campur tu kan, syariah undang-undang, kalau syariah keuangan, dia tak mengaku dia ustaz. Kita panggil dia, apa khabar ustaz? Saya tidak ustaz, saya pengurus keuangan. Dia malu kita panggil dia ustaz. Dan dia pun tak nak tunjuk dia tu ada sedikit elemen ustaz. Sedangkan dalam transkrip dia ngaji dulu, dia ngaji tauhid, ngaji fiqh. Yang ngaji keuangan tu 62 jam kredit je. Dia malu. Kadang kita jumpa kodi majlis agak kodi apa panggil mahkamah syariah, dia duduk dengan hakim mahkamah sivil, gaya serupa je. Saya tak maksudkan mana-mana mahkamah syariah, ini cerita di negara Langkah Suka. Kita kata Tuan Kodi ustaz, Tuan Kodi bukan hakim mahkamah sivil. Jadi kalau hakim mahkamah sivil main golf seronok-seronok dengan perempuan, itu dia hakim mahkamah sivil. Isak ceruk, itu hakim mahkamah sivil. Tuan hakim ustaz. Oh, saya bukan ustaz, saya hakim. Dia berhenti hakim nak berbual mahkamah syariah, malu dia berhenti sekarang hakim. Jadi kepala dia tu kan, jadi gitu. Lepas tu bila kita tengok struktur pengajian pula, masa mula-mula nak buat kursus, beritahu dekat kementerian, buku Islam ni kita akan rujuk. Tapi bila kursus tu dah luluh, kita tengok proforma, tak ada satu pun buku Islam, semua buku barat. Tapi kursus nama dia Syariah Pengurusan Islam, nama pengurusan Islam. Dalam proforma tak ada pun buku Arab, semua Mak Saleh. Baik ngaji Mak Saleh tu. Jadi itu menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, bila dia tu lama-lama kan, dia ngaji syariah pekoh, lama-lama dia kata aku bukan orang ni, maka gaya pun macam tidak ustaz, malulah pula. Malah ada orang-orang yang belajar macam tu, kita panggil dia, Assalamualaikum ustaz. Ustaz apa? Prof. Kena marah. Mujur kita tak panggil frog. Ya, kita kan ustaz, apa nak malunya? Biarlah orang lain dengan gelar-gelar mereka. Kita kan ustaz, orang panggil dia rasa hina sangat panggil ustaz. Dia duk ingat ustaz ni ialah ustaz pondok. Tak ada, tuan-tuan. Ustaz ialah orang yang berilmu dalam bidang agama, yang membawa panji-panji agama. Apa nak malu lah. Tapi komen banyak-banyak kan kena marah. Tapi nak sebutnya ada begitu, tuan-tuan. Jadi sebab itu bila tuan-tuan ingat orang berilmu tu mesti kau baik itu. Tapi lebih baiklah daripada yang berinformasi saja tu. Informasi tu tahu saja, yang ini tahu dan ada ilmu. Maka sebab itu orang sufi kata, kami tak nak sangat ilmu tu, kami nak warid. Jadi jika kami mengambil sesuatu dari informasi, kami mengambilnya pada kadar untuk melonjak kami kepada ilmu. Jika kami mengambil sesuatu dari ilmu, kami tidak mengambilnya banyak, kami hanya nak ambilnya untuk membawa kami kepada warid. Kami nak yang tu. Kami bukan nak ilmu tu. Sebab ilmu yang tidak membawa kami kepada nur, apa makna? Apa makna ilmu yang tidak membawa kami, di mana kita asyik dengan banyak, tapi ke sini tak dapat apa pun. Jadi sebab itu kata orang sufi, nur itu penting. Jadi makna kedua ataupun fungsi nur, bila dia duduk di satu-satu tempat, dia akan mampu bawa orang tu balik pada Tuhan. Jadi ulama pun rincikan pula, dia kata jika ilmu itu ataupun warid tadi, nur tadi, dia berada pada seseorang dan membawa orang itu kepada Allah, dipanggilnya hidayah. Itu yang disebut dalam surah Ali Imran. Allah sebut yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan seseorang itu daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi
yang datang pada seseorang, di mana orang itu sesat, bila dia datang dari Allah, kena pada orang tu, dan orang tadi berjaya keluar daripada sesat, maka kita namakan dia nur, dan nur itu diberi nama lebih spesifik, ialah hidayah. Iaitu hidayah mari pada satu orang dan membawa orang itu keluar dari satu tempat yang tak betul kepada Allah. Tapi bukan semua nur makna macam tu. Yang pentingnya nur itu difahami, dia berfungsi membawa seseorang. Okey, itu yang ketiga, betul kan? Okey, yang keempat, nur juga bila dia berada pada seseorang, dia seperti lampu, iaitu membawa makna kasyfu. Kasyfu ni maksudnya dedah. Maksudnya kita asalnya duduk dalam satu situasi, kita kelam. Kelam tu bukan kelam jahat yang tadi. Kita berada dalam kelam yang menjadikan kita tak nampak. Kita tak nampak, yang tu tak nampak, yang ni tak nampak, di kelam tadi. Maka Allah datangkan nur. Dengan nur tadi, dia seperti lampu, kita pun nampak belakang. Yang tu dia selepas daripada hidayah. Iaitu bila Allah bagi nur pada seseorang yang sesat, nur tadi membawa orang tadi keluar, maka setelah dia keluar, dia masih gelap. Macam tuan-tuan duduk di tengah padang, tengah hari, tuan-tuan tengok matahari. Tu kan tuan-tuan tengok matahari. Lepas tu bila tuan-tuan tengok matahari, tuan-tuan pun masuk dalam bilik ataupun masuk dalam masjid. Masjid ni dah ada lampu, tapi dengan sebab matahari tadi menutup muka tu, dia tak nampak apa, cerah dah, tapi tak nampak sebab matahari tu terlalu kuat menyebabkan mata kita dia tak nampak apa. Jadi orang tadi bila dia sudah duduk sesat, dapat nur bawa dia keluar, maka Allah SWT bagi nur lain pula. Jadi nur yang ini tidak nur yang tadilah, tapi nur juga datang daripada Allah juga, diberi pada orang ni. Orang ni mula nampak itu, nampak ini, nampak itu, nampak ini. Jadi bila dia mula nampak, maka dia pun mula follow yang dia nampak tu, dia pun ikut. Dan dia ikut tu, orang lain yang ada di sekeliling dia tak nampak, maka tu yang kadang-kadang orang lain kata dia gila tu. Macam melabur lah tuan-tuan, melabur. Kadang-kadang kan masa kita buat pelaburan, semua orang kata gila beli tu. Saya dulu tahun 2005 adalah duit sikit, maafkan saya, 2007 ada duit sikit. Adik ipar saya ajak beli banglo di Melaka, masa tu murah. Buat apa Melaka jauh tak beli. Dia kata belilah untung. Oh tak nak, orang tak duduk Melaka ni, rahim tambih cik lah, macam-macam kita kutu. Masuk 2015 dia jual banglo tu 8 kali ganda. Baru kita kata oh betul kan. Tuan-tuan tahulah, tuan-tuan biasa melabur. Biasanya bila kita buat tu, kenapa orang tak nampak dia kata kita bodoh? Padahal orang tak nampak tu bodoh ya. Dia dah kata bodoh, tak buat. Tapi kita buat sebab kita nampak. Orang lain tak nampak, komong kita nampak. Itu bab dunia pun tuan-tuan nampak dah. Jadi samalah juga orang yang nampak akhirat tu. Tak betul. Bukan tak betul, mu tak nampak, aku nampak. Kenapa dia pergi? Nak kata macam mana? Jadi kalau bab dunia pun ada, kita nampak, orang lain tak nampak, orang kata kita, dan kita sanggup terima nista itu, maka begitu juga kita dengan Allah. Mungkin orang lain tak nampak, kita nampak. Dulu tuan-tuan, bila ada dunia, kita ada peluang untuk ambil dunia, orang tu ambil banyak. Saya sendiri pun kata, rugi tak ambil banyak, bila lagi nak mari. Kita pakai benda tu lah. Itu yang bila pergi kenduri masjid ambil sate banyak tu, sebab wah ambil tu ambil banyak, sebab kita fikir tak ambil bila lagi nak makan, percuma, betul kan? Tapi bila kita duduk lama sikit, kita mikir balik. Kalau kita ambil banyak, siang kat orang lain.
Kalau kita ambil banyak tak makan-makan juga, balik rumah boleh tu sampah. Kalau kita ambil banyak, makan banyak, sakit, kena darah tinggi. Betul kan? Last kali bila kita nampak ambil 2 je, maka orang pun kata bagus tak zuhud. Sebab baru mikir tuan-tuan, itu baru cerita sate, bukan cerita besar lagi. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, nur tadi bila dia mari dekat orang tu, orang tadi dia celak mata, kata orang Kelantan, dia nampak. Tapi orang yang tak dapat nur tu, dia tak nampak lah, dia duduk dalam kelam, dia duduk bengong gitu. Jadi mujulah yang nampak tu, dia pun berjalan. Nampaknya tuan-tuan 3 kali dah tukar selo, maksudnya cukup lah tu Ustaz. Kita sambung lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.